Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Pengurusi Surau Saf kepimpinannya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi, di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana dapat kita teruskan lagi siri kuliah kita ini. Mudah-mudahan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat hidayahnya, lantas kita menjadi manusia yang sentiasa berada dalam kebenaran, bukan di kalangan manusia yang tersesat di landasan yang ianya merupakan hajat kita semua, supaya Allah tetapkan iman dan amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rasa-rasa ramai tadi sembahyang Jumaat. Ramai sangat sembahyang Jumaat, alhamdulillah. Tapi waktu kuliah tak berapa orang ada. Mungkin dia orang pergi kuliah tempat lain lah kot. Sebab kuliah yang kita ada malam ini, tuan-tuan sekalian, dia berhubung dengan sejarah. Sejarah ni, kalau zaman kita belajar sekolah menengah dulu, ada subjek pilihan, kita akan ambil apa? Kita akan ambil ilmu alam, geografi, tak ambil sejarah. Sebab sejarah ni kena ingat fakta, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, subjek sejarah ni yang kita sebut malam ni sirah Nabi SAW, subjek yang bukan senang untuk kita ulas dan kita bincang, tetapi dia fakta. Saya pula lagi lah berat, tuan-tuan sekalian, sebab bukan sekadar mic saja yang ada dengan saya, bahkan kamera pun ada dengan saya, kan? Jadi kalam-kalam saya mesti benar, sebab ia dirakamkan. Saya buka YouTube, saya tengok, ni suara aku rupanya, kan? Buka untuk dengar satu-satu, takut silap, tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya tuan-tuan, kalaulah kita merasakan benda yang macam ni dari segi amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan apa? Kita merasakan amalan kita dirakamkan. Saya berkuliah dirakamkan. Saya kuliah di Sungai Buaya, tak ada rakaman. Saya rasa okey, tak ada masalah, tak takut apa. Tapi bila kuliah di sini dirakamkan, saya rasa risau. Doa saya lebih panjang sikit, sebab dirakamkan. Minta Allah beri petunjuk. Sebab apa-apa besok-besok kalau silap, ustaz, ini ustaz cakap, ustaz, ada rakaman ustaz, saya tak boleh nak dakwi lagi. Saya akan terima sepenuhnya kesilapan saya. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, samalah juga kita dengan Allah pada hari kiamat nanti, tuan-tuan sekalian. Ini gambaran dunia.
bahawa kalau kita dirakamkan besok nanti, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak dakwa-dakwi menafikan rakaman itu. Maka kita besok depan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tuan-tuan sekalian, setiap perbuatan kita daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi besoknya telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang pasti, satu benda yang tak boleh dinafikan. Maknanya, tuan-tuan sekalian, rakaman ini akan terus berlaku setiap hari dan setiap ketika, yang ianya akan dibawa depan Allah Subhanahu wa taala. Rakaman saya malam ini dibawa, rakaman tuan-tuan berada dengan saya dibawa, rakaman tuan-tuan berada di luar sana pun akan dibawa. Dibawa ke mana? Dibawa untuk dipersembahkan depan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu, tuan-tuan sekalian, hadis sebut semua akan menjadi saksi kepada setiap amalan yang kita buat, tuan-tuan sekalian. Sama ada yang dapat dilihat, tak dapat dilihat, tersembunyi, tak tersembunyi, semua itu akan keluar depan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena bimbang persoalan itu, gambaran itu. Tuan-tuan, kita curi buah kurma orang, besok akan keluar balik depan Allah besok. Kan? Kita hina orang, besok akan keluar balik di depan Allah besok. Siapa saksinya? Tangan saksi, kaki saksi, mulut saksi, orang sebelah jiran pun saksi, semua akan bersaksikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik, kita masuk tajuk kita, tuan-tuan sekalian, kitab fiqh sirah ini pada perkara ataupun muka surat 35 perenggan yang terakhir. Kata dia, pengutusan nabi-nabi yang terdahulu adalah semata-mata untuk kaum itu sahaja. Telah kita sentuh minggu yang lepas berhubung dengan nabi-nabi, ya Allah bangkitkan mereka khusus untuk kaum dia sahaja. Untuk didik, untuk bawa, untuk bimbing mereka. Sejak diutuskan, itulah peranan mereka kepada kaum mereka sendiri. Supaya apa? Supaya senang, tuan-tuan sekalian, dibimbing, dipimpin oleh nabi-nabi yang terdahulu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Justru itu, maka kesannya terhadap perundangan tasyri' adalah nyata sekali. Saya tukar kepada implikasinya. Betul, doktor? Kesannya, dia sebut maka kesannya, betul tak? Implikasi kesannya kan? Kesannya lah. Impactnya kesannya kan? Saya ubah ayat tu supaya senang kita faham. Bahasa ini, bahasa kitab ini, bahasa yang tinggi. Penterjemah ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Syekh Muhammad Al-Sunawi ni, dia orang berilmu. Jadi dia terjemah bahasa yang agak tinggi. Jadi tak ada masalah kita tukar bahasa supaya senang kita faham. Nak guna bahasa-bahasa moden ni, walaupun betul tepat, tapi kadang-kadang susah kita nak mengerti. Ataupun kita ni bosan nak dengar bahasa-bahasa yang kurang kita faham. Kita ambil pendekatan bahasa yang senang faham. Dengan kata dia, justru itu maka kesannya terhadap perundangan tasyri' adalah nyata sekali. Tuan-tuan sekalian, bila Allah ni maha bijak, maha berkuasa, diutuskan Nabi ni kepada umat-umat dia saja untuk apa? Untuk memberi kesan yang mendalam kepada pengikut. Allah nak mudahkan urusan agama ini kepada umat-umat mereka dahulu. Maka samalah juga Nabi SAW diutuskan kepada umat kita, kepada kita hari ini. Allah permudahkan berbagai urusan, berbagai perkara, tuan-tuan sekalian, dengan harapan manusia ni menjadi hamba yang cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama tidak membahayakan umat. Sejarah Nabi diutuskan kepada umat-umat ni untuk apa? Memudahkan urusan umat itu sendiri.
Kalaulah kaum Bani Israel Allah lantik Nabi Musa untuk kaum dia yang dianggap keras kepala, dan kitab sebut begitu. Bani Israel ni, kaum Nabi Musa ni orang yang degil, orang yang banyak engkar, yang hari ni kita panggil Yahudi ni. Sesuai dengan Nabi Musa lah, bukan kita yang Allah utuskan kepada kaum Bani Israel, sebab mereka ni keras-keras. Orang Kedah kata kahak, orang kata kedebe, orang Kolbu kata apa? Samsing lah, samsing kan, lebih kurang. Jenis rebus tak empuk kan. Ni. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi-Nabi diutuskan kepada kaum-kaum ini untuk memudahkan urusan. Ada ketika Nabi diutuskan untuk kaum yang memang kau-kau punya. Kita kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lemah lembut, Nabi yang bijaksana, Nabi yang kekasih Allah, supaya sesuai dengan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, beruntungnya kita tuan-tuan sekalian. Kalau kita duduk dengan umat Nabi Musa, tah ke mana kita, wallahu alam. Tah ke mana kita. Nabi Musa campak dia punya tongkat dia jadi ular, kita mati terus. Sebab kita ni lemah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Umpamanya pengutusan Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel adalah untuk bangsa dan zaman itu sahaja, dan dikatakan undang-undang yang diturunkan kepada Bani Israel sesuai untuknya, kerana undang-undang tersebut nyata keras dan memang sesuai dengan bangsa yang bersifat keras kepala. Ada sebut begitu, betul. Memang Nabi Musa ni antara Nabi yang memang tough lah, orang panggil tough. Tegak, tegas, kuat, hebat kan. Memiliki kehebatan yang luar biasa. Sesuai dengan umat Nabi Musa ni, Bani Israel, yang memang jenis keras kepala. Orang kata itu dia buat ini, orang kata ini dia buat itu. Lawan Allah Subhanahu wa taala 100%. Tuan-tuan sekalian, kuat keras kepala. Kira-kira kalau dia hidup zaman ni, tuan-tuan sekalian, kita ni tak ada apa. Budak-budak kita dianggap begitu kan. Dia punya kehebatan dia, kekuatan dia, tuan-tuan sekalian. Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa sendiri. Di antara kaum Bani Israel yang menyelamatkan mereka ialah Nabi Musa sendiri. Waktu mana? Waktu mereka dibawa merentangi Laut Merah. Waktu dikejar oleh kaum Firaun, Nabi Musa panggil, maka mari sini aku selamatkan kamu. Ini Bani Israel. Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sejarah itu berlaku. Dibawa Nabi Musa daripada Mesir, bumi Mesir, lalu Sungai Nil. Sungai Nil tu bila dicampak Nabi Musa akan tongkatnya, Sungai Nil terbelah dua dan maka lari menyusuri laluan tersebut. Bila selamat, bebas, sebahagian pengikutnya ini durhaka dengan Nabi Musa, lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pengikut Nabi Musa ni memang antaranya orang yang lupa daratan, orang yang sifatnya tak mengenang jasa Nabi Musa alaihi salam. Sifat itu. Maka kita tuan-tuan sekalian, kalau jenis macam tu, orang dah buat baik dah tapi lupa kepada jasa orang, kita pun jenis Bani Israel juga. Nabi dah tinggalkan agama, Nabi dah tinggalkan syariat, Nabi dah tinggalkan Al-Quran, kita lupa. Tuan-tuan, perangai ini perangai Bani Israel lah juga. Bukan tuan-tuan, orang lain tuan-tuan sekalian.
kalau kita lupa akan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ada perangai Bani Israel lah. Tak ada nak marah. Sebab betul pun di kalangan Bani Israel mereka yang degil dengan Allah Ta'ala. Lupa jasa Nabi Musa alaihi salam. Bahkan bukan takat lupa lawan Nabi Musa alaihi salam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita tak nak kita ni macam Bani Israel, kita kena kenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang dibawa oleh Nabi Isa pula adalah bersederhana sedikit dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Setelah Nabi Musa wafat, mangkat, tuan-tuan sekalian, datang pula Nabi Isa alaihi salam untuk kaumnya pula. Dan kata dia syariat yang dibawa oleh Nabi Isa ni lebih slow sikit, maknanya kurang sikit daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Sederhana sikit. Diceritakan kaum Nabi Musa, Nabi Isa ni, kalau dia semayang hanya di tempat ibadat sahaja. Tempat lain tak boleh semayang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak macam tu. Kita ni nak sembahyang kat mana pun boleh. Hatta kat gereja pun boleh. Dengan syarat bukan nak mengagungkan tempat itu. Tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, tak ada masalah sebenarnya. Ainama kuntum fathamma wajhallah. Boleh sembahyang. Masjid Konstantinopel dulu ni yang dibebaskan oleh apa ni, tentera kita, Imam Mabad 24, pembebasan kota atas Konstantinopel, Imam Salahuddin Ayyubi, kan? Syekh Mujahid besar Salahuddin Al-Ayyubi. Masjid dulu sebenarnya merupakan gereja yang besar. Tapi bila Islam memerintah, tempat itulah dijadikan tempat yang pertama Salahuddin sembahyang dan dijadikan masjid kepada umat Islam waktu itu. Menunjukkan bahawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak ada batasan dari segi nak sembahyang dekat mana. Tapi kata riwayat, kaum Nabi Isa alaihi salam sembahyang mereka tertentu. Dia tak boleh suka hati sembahyang. Ini syariat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Sesuai dengan umat Nabi Isa alaihi salam. Sesuai dengan umat Nabi Isa alaihi salam. Sebab meraihkan sifat-sifat perangai umat Nabi Isa alaihi salam. Ini syariat yang ada waktu itu, tuan-tuan sekalian. Perkara ini nyata sekali kalau diperhatikan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liyuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Yang bermaksud membenarkan apa yang di hadapanku, iaitu kitab Al-Taurah, dan menghalalkan separuh dari apa yang diharamkan ke atas kamu dahulu. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah membenarkan dan menegaskan
apa yang dibawa oleh At-Taurah mengenai soal akidah dan kepercayaan dan yang bersangkut dengan hukum tasyrik, ada sedikit perubahan, iaitu kelonggaran dari apa yang terdahulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia sebut tadi tuan-tuan sekalian, syariat Nabi Musa tuan-tuan sekalian agak keras sesuai dengan kaum Nabi Musa alaihi salam. Datang pula Nabi Isa alaihi salam sederhana sedikit dari sudut syariat mereka kepada kaum Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Nak meraihkan pengikut-pengikut masing-masing. Manusia ni tak sama tuan-tuan sekalian. Ada jenis Abu Bakar alaihi salam, ada jenis Umar, ada jenis Ali, dan ada jenis Osman. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni sifatnya berbeza. Abu Bakar ni kerah, tak datang semayang jemaah di surau, di masjid. Aku isytihar nak bakar rumah mereka. Ini Abu Bakar tuan-tuan sekalian. Umar slow sikit, tak datang aku hukumkan dengan hukum Allah, macam tu lebih kurang maksudnya. Osman slow sikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitulah sifat tasyrik yang dibawa oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Menunjukkan bahawa tuan-tuan sekalian, agama Allah ni tuan-tuan sekalian, agama yang meraihkan hamba-hambanya, yang menjaga hamba-hambanya, yang mendidik hamba-hambanya dengan amalan yang betul-betul, yang ia mampu. Tuan-tuan sekalian, kita saya sebut tadi, umat Nabi Muhammad, umat yang diraihkan banyak perkara tuan-tuan sekalian. Dulu tuan-tuan sekalian, orang nak ziarah kubur, Nabi tak bagi. Laqad nahaitukum li ziyaratil qubur. Nabi tak bagi. Bagi orang perempuan terutama sekali lah, Nabi larang. Nabi tak bagi. Kenapa? Kena ingat, waktu itu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang ziarah kubur zaman itu, zaman Nabi SAW, perempuan ziarah kubur, dia akan meraung, menangis, tidur atas kubur sampai tak nak balik rumah. Berlaku waktu itu. Orang tak faham tuan-tuan sekalian. Orang perempuan kalau pergi kubur waktu itu tuan-tuan sekalian, dia akan menangis, meraung, tak rela suami dia meninggal, tak rela anak dia meninggal, sampai begitu sekali. Lalu Nabi pun sebut, laqad nahaitukum ala ziyaratil kubur, aku tak bagi. Selepas berperingkat zaman berzaman tuan-tuan sekalian berlalu, orang pun dah faham dah. Faham apa? Faham tentang larangan Nabi, ziarah kubur tak boleh nak teriak, tak boleh nak meraung, tak boleh nak meratap, sangat-sangat. Lalu datang kalam Nabi selepas itu tuan-tuan sekalian, ala fazuruha, sekarang ziarahlah, tak ada masalah. Itu pun dengan syarat jangan ada yang sifat jahiliah dulu, iaitu meraung, meratap, menangis sampai tak boleh nak terima tentang qada Allah, tentang kematian. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitulah indahnya syariat Nabi SAW. Hatta sekarang pun kata ulama tuan-tuan sekalian, perempuan ni taklah jadi satu benda yang sunat sangat dia pergi ziarah kubur, tak digalakkan sangat. Tapi kalau nak pergi juga tuan-tuan sekalian, dengan syarat orang perempuan ni dia kena jaga adab, kena jaga sifat tingkah laku dia, terutama dalam bab yang melibatkan benda yang haram, benda yang haram, seperti buka aurat. Dah dekat kubur tak boleh tutup aurat lagi, beratlah tuan-tuan sekalian, kan? Kalau atas kubur pun tak nak tutup aurat lagi, luar kubur, atas dunia lah ni, lagilah dia tak erti nak tutup aurat.
Patut-patut takutlah kan, ni kubur ni kan. Takut bukan apa, takut aku mati besok, sinilah tempat aku. Aku tak pakai tudung ni, azab besar ni. Tuan-tuan. Jadi isunya ialah apa? Perempuan-perempuan yang nak pergi ke kubur boleh dengan syarat dia jaga adab-adab. Tak ada larangan dah. Nabi pun sebut ala fazuruha. Ziarah tak ada masalah, tetapi jaga adab. Kalau baca Yasin jangan kuat-kuat sangat baca Yasin. Sebab dia melibatkan benda yang makruh dan sampai kepada haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir lebih daripada imam lagi. Beratlah perempuan ni tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Begitulah sifat syariat ni meraihkan penganut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah umat Nabi Musa diraihkan syariat, umat Nabi Isa diraihkan syariat, maka umat Nabi pun diraihkan syariat kepada yang benda yang tidak qat'i haramnya. Kena ingat pula. Kadang-kadang orang ambil mudah. Tak apa, syariat Allah ni Allah raikan. Buka nampak, buka aurat ni nampak telinga je. Hal lain aku tutup. Allah raikan tak boleh lah tuan-tuan sekalian, sebab ada nas yang qat'i. Kita muslimin dan muslimat rahimakumullah suka ambil benda yang mudah. Suka ambil mudah, suka buat benda yang mudah. Boleh benda mudah ni ada dalam Islam ini, tetapi bukan pada benda-benda yang ada dalil nas qat'i larang. Ini yang tak boleh. Bab arak larangan tak boleh kita buat lebih kurang. Tak apa sikit je. Kan? Berat lah. Secawa je ustaz, bukan botol pun. Ustaz ni tengah umur muda ni 34 tahun ni, lepas masuk 40 saya berhentilah. Dia ambil jalan mudah yang tak kena sungguh-sungguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang begitu, tak apalah ustaz, tunggulah umur 40 ni saya nak mula sembahyang waktu umur 41 tahun. Ataupun 39,5 tahun saya baru nak mula sembahyang. Sebab kalau saya masuk 40 tahun susah nak ubah, saya pun faham. Kadang-kadang orang ambil jalan yang macam tu. Ini benda yang tak kena dan sesat. Tak apa, Nabi faham. Kan? Tak apa, Allah faham. Tak apa, Allah faham tu tuan-tuan sekalian, dia buat apa? Benda yang mungkar, benda yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, benda zalim orang ni tak boleh. Adakah boleh kita kata Allah faham, aku zalim ni Allah faham? Bolehkah begitu? Tuan-tuan, maknanya pada benda yang ada nas syar'i, Allah tak bagi, Allah larang, memang sampai kiamat pun tidak ada keraian yang boleh kita buat lebih kurang, tak boleh. Hukum sekarang orang kadang-kadang main-main. Pada bab talak, Allah lebih kurang tak apa, Allah faham. Ada keluarga saya tengok tuan-tuan sekalian, saya dengar cerita, begitu sifatnya. Talak dah jatuh 3 dah. Allah faham niat saya ustaz. Saya bukan nak cerai pun, saya main-main je. Benda talak ni bukan boleh main-main. Dah jatuhlah SMS satu talak, depan dia sendiri satu talak, waktu marah satu talak, 3 kali lah. Bila 3 kali sifatnya, hukum apa? Hukum talak bain. Talak yang tak boleh rujuk dah. Tapi dia main lebih kurang tuan-tuan sekalian, dia sebut tak apa, Allah faham. Waktu saya marah tu Allah faham. Memang saya ucapkan talak dah 3 kali, tapi Allah faham. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada bab yang Allah sebut ada nas qat'i hukumnya, tak boleh kita kata tak apa Allah faham, tak boleh tuan-tuan sekalian. Tak apa, kita ni ikut hukum orang barat sikit je. Ikut hukum orang sekular sikit je, yang lain-lain tu kita ikut cara Allah. Bukan tak apa ni, sebab dia melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ia akan diperhitungkan di depan Allah besok. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya.
Salahuddin Allahu Akbar tu. Terima kasih Tuan Haji. Dah silap dah kan? Dah rakam tu. Saya pun betul balik. Sultan Muhammad Al-Fatih 924 dia membebaskan kota Konstantinopel. Terima kasih Tuan Haji. Allah ingat tu. Terima kasih Haji, terima kasih. Salahuddin dia membebaskan kota Baitul Maqdis. Betul. Tu. Sedap bagi tahu. Saya ulang balik. Kota Konstantinopel yang terletak di Turki itu dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau tuan baca dia punya sejarah dia, memang orang ni hebat sangat tuan-tuan sekalian. 7 tahun nampak kot ada tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang hebat, kecil-kecil dah hebat dah. Allahu Akbar. Terima kasih sekali Tuan Haji. Dah bertukar dah. Okey, baik. Dan apa yang kesimpulannya yang dapat kita ambil di sini ialah tiap pengutusan itu mengandungi akidah dan tasyrik. Ingat tuan-tuan sekalian, sejak Nabi Adam AS sampai ke Nabi Ibrahim bapa kepada Nabi-Nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana sudah ada akidah dan tasyrik Allah beri kepada manusia. Sampai macam tu. Maknanya nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan masalah apa? Dua benda lah. Akidah, tasyrik, syariat, undang-undang. Dua perkara yang amat penting untuk perjalanan hidup manusia sehingga hari kiamat. Akidah, tasyrik. Boleh kita kata tak penting ke tuan-tuan sekalian? Persoalan akidah dengan Allah boleh kita kesampingkan ke? Kalau kita belajar, boleh kita jadikan ia subjek yang pilihan ke? Contoh katalah, tuan-tuan, wallahu alam, setuju tak setuju hari ni subjek bahasa Arab ni, subjek akidah ni, subjek agama ni, dia letakkan sebagai pilihan tau, kan? Pilihan. Pada kita bukan pilihan, wajib kena belajar. Wajib kena tahu Allah, wajib kena kenal Nabi, wajib kena kenal syariat Allah. Sejarah membuktikan bahawa sejak Nabi yang Allah lantik sampai sekarang, dua subjek penting yang menjadi perjuangan mereka ialah akidah dan juga undang-undang. Dan besok nanti bila depan Allah, inilah juga benda yang Allah akan tanya. Wa ma dinuka, apakah agama kamu? Pakcik-pakcik, ibu-ibu nak jawab apa dengan depan Allah besok? Bukan sekular. Tentunya kita nak jawab agama aku ialah agama Islam. Islam macam mana kamu tak beriman? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Ini soalan cepu emas, dah bocor lama dah. Tuan-tuan, tapi besok kalau orang yang tak beriman dengan syariat Allah, tak percaya akan syariat Allah Subhanahu wa taala, walau dia orang Arab, boleh cakap Arab, tapi tak akan boleh jawab tuan-tuan sekalian. Nabi aku Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi kata engkau bukan umat aku. Sudah. Engkau bukan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan sekalian? Engkau lawan aku.
Sunnah aku ni kau permain-mainkan. Tak nak buat tak apa, tapi jangan permainkan sunnah aku, kata Nabi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan benda yang besar yang Allah tinggalkan untuk nabi-nabi ni dua benda lah, akidah dan juga syariat. Undang-undang kehidupan, undang-undang keluarga, undang-undang kemasyarakatan, undang-undang pemerintahan. Akidah pula akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang berpadukan Quran hadis Nabi SAW. Tiba-tiba kita semayang, tuan-tuan sekalian, lain pelik pada orang, pakai batu lah apalah kan, tuan-tuan. Ini masalah besar. Tiba-tiba akidah kita, tuan-tuan sekalian, beriman dengan apa yang Nabi tak ajar. Kita dah sebut sekarang ni, tuan-tuan sekalian, kita dengar cerita Rasul Melayu, cerita kerajaan langit, cerita apa ni, Qadiani, yang terang-terang dimaklumkan kepada kita adalah akidah yang terpesong dari Allah Subhanahu wa taala. Berlaku di mana? Bukan di luar negeri, berlaku dalam negara kita. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, akidah inilah yang kita nak tengok betul-betul supaya kita besok dengan Allah salam sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kepercayaan dan akidah yang dibawa oleh seseorang nabi itu fungsinya menguat dan menyokong akidah anbiya yang terdahulu sampai kepada hari akhir nabi akhir zaman ini. Semuanya nak menyokong dan menguatkan syariat yang nabi-nabi terdahulu. Benda yang tak beza, syariat, akidah yang dibawa oleh Nabi SAW untuk umat Nabi sendiri. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita nak kena betul-betul lah belajar syariat ni. Hadis nak kena belajar, fiqh nak kena belajar, akidah tauhid nak kena belajar, supaya mantap kita iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, justru itu maka tidaklah agama dan akidah ilahi berbilang-bilang dan beraneka corak, tetapi sebaliknya terdapat berbagai syariat ilahi yang kemudian memansuhkan yang dahulu dan yang baru membatalkan yang lama, hinggalah sampai kepada syariat yang terakhir disudahi dengan Nabi yang terakhir. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ada ayat tadi saya sentuh bahawa ada ayat yang nasah mansuh. Subjek nasah mansuh ni tuan-tuan sekalian, subjek dulu ada ayat yang Allah contoh tadilah yang Nabi larang. Saya ambil contoh senang tadi. Ada kes yang Nabi larang sebelum itu, tetapi selepas tu Nabi tak larang dah. Itu dipanggil nasikh wa mansuh. Hukum yang dinasah dan dimansuhkan. Datang hukum lama, dibatalkan hukum lama, datang hukum yang baru, itu dipanggil nasikh wa mansuh. Dan tak semua hukum Allah ni ada nasah mansuh. Tak semua tuan-tuan sekalian. Kang pegang pula, ni dah mansuh ni hukum ni. Hukum riba dah mansuh dah, kan? Semua boleh berlaku. Risau juga. Ni ada berlaku sekarang ni. Duk ambil alung semua-semua ni. Riba terang-terang tuan-tuan sekalian. Tapi dia ambil semacamnya. Terang-terang alung tu, pinjaman alung berbunga ni riba terang-terang dah. Ambil 1,000 bayar 3,000. Lagi tak settle dia punya interest tu, dia makin naik, makin naik, makin naik. Ada kes kita di di Gombak, tuan-tuan sekalian, orang ni bergaji
kira-kira gaji dia, pendapatan dia dan juga isteri dia, pendapatan isteri dia campur satu rumah lebih kurang 4,000, anak 2 orang je. Anak 2 orang. Tak munasabah anak 2 orang gaji 4,000 isi rumah jadi miskin, tak munasabah. Tapi tu Haji lah berlaku fakir terus. Bukan miskin, fakir. Semak-semak, siasat-siasat. Rupa-rupanya kawan ni berkawan dan ambil duit Alung, pinjam Alung, sampai ke pangkat Alung pegang buku bank dia. Pegang buku bank, setiap bulan potong habis semua. Duit dalam bank tinggal 300, daripada 2,000 tinggal 300. Semak pula akaun isteri dia. Dah ada mohon kita tengok akaun isteri, sama juga potong, tinggal tak sampai pun 500, potong habis semua. Saya kata, ya Allah, apa ni? Saya minta maaf Ustaz, saya minta maaf, saya pun duk minta maaf je. Saya kata, ni minta maaf apa dengan saya, benda dah berlaku, kena ejah cara lain lah. Semak siasat. Rupanya kawan ni main mesin judi. Haji, dia main slot judi, mesin judi kan. Dulu masa duit tu ada tu, yang jadi macam hari ni, dia main slot mesin judi tu. Duit habis, dah main tak menang, pinjam Alung, top up main lagi. Allahu Akbar. Datang dengan kita, semak siasat. Dia ada rumah yang masih lagi, rumah yang bernilai, yang boleh dijual, dapat duit balik. Tu dia. Kita pun fatwa terus, memang macam tu. Awak dah berhutang, awak kena selesaikan lah. Jual rumah Cik Karudin, nama bukan sebenar. Cik Karudin jual rumah ni, lepas tu settlekan hutang Alung ni, baru datang jumpa kita untuk selesaikan masalah. Baru jual rumah. Dapat lebih kurang, tak banyak lah, dalam kurang 20 ke 30,000. Bayar hutang Alung, baru selesai. Baru dia hidup selesa. Tuan-tuan, saya takut dia faham macam ni lah. Takut dia kata sekarang ni riba dah mansuh dah kan. Boleh pinjam, dia pergi pinjam. Walhal terang-terang mengerat leher orang. Tuan-tuan sekalian, jadi tuan-tuan sekalian, ayat nasah ni tidak semua Nabi nasah, tidak semua dimasukkan, tidak semua dihazafkan, tidak semua dihapuskan. Kita takut orang zaman hari ini gunakan istilah ini untuk nak membolehkan dia melakukan benda yang haram, kan? Orang sini Gombak berkahwin kontrak. Ni berlaku hari ni. Kahwin kontrak, kahwin bertempoh. Walhal kahwin bertempoh dan fiqh nikah kahwin ni haram hukumnya. Kahwin sebentar aja. Bukan orang lain, kawan saya pula. La ilaha illallah. Saya kenal gitulah. Sekarang isterinya jadi fakir, jadi asnaf miskin di Gombak. Suami terpaksa ceraikan dia sebab kahwin kontrak. Kontrak ni kahwin bertempoh sampai masa habis, lepas. Nah, ada juga tuan-tuan sekalian. Ni kita bimbang bila orang faham tentang nasah mansuh ni, sampai ke peringkat tuan-tuan sekalian orang menasahkan sendiri hukum-hukum yang Nabi memang sebut. Maknanya tuan-tuan sekalian, hukum nasah mansuh ni setakat Nabi buat je, bukan setakat kita umat Nabi yang memperlakukan sedemikian. Dulu kita dengar kahwin Malaysia kan, kahwin apa, kahwin Malaysia Haji, dah lupa dah tu. Orang pun pakat carilah mana tempat nak kahwin ni, kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maknanya tuan-tuan sekalian kena hati-hati.
Dalam banyak perkara tuan-tuan sekalian kena hati-hati. Kita tak faham, kita tak tahu, kena rujuk orang yang lebih faham daripada kita. Jangan mana-mana buat hukum. Tak apa, boleh ni. Boleh. Cakap pegang tangan dengan bukan mahram ni boleh, tak masalah. Kan? Cakap pegang tangan dengan orang yang boleh kita kahwin, tak masalah. Ini beratlah. Salam pun tak ada masalah. Ini berat tuan sekalian. Benda-benda ni berlaku hari ni tuan sekalian. Kenapa orang sudah tidak teliti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akidah dan agama yang benar itu satu. Kita pun tak faham lah, kan? Saya, orang tu tanya saya, Ustaz, hukum Syiah ni apa cerita, kan? Orang tanya saya, boleh kita pakai hukum Syiah sikit, kita ambil sikit. Saya pun tak erti nak jawab. Saya kata senang je. Entah kalau ikut hukum mazhab Syafi'i, tak payah lagi lah mazhab yang sah juga tu, Maliki, Hambali, Hanafi, kan. Kalau entah ikut Syafi'i je, dari segi ibadat, buat sembahyang, buat puasa, sunat, apa semua sekali, ikut Syafi'i je, Imam Syafi'i. Yang tu pun kita tak mampu nak ikut tak. Simple je saya punya jawapan dia, macam tu je. Kalau entah ikut Syafi'i je, contoh kata lah, tak payah pergi mazhab lain lah, kan. Yang tu pun kita tak mampu dah nak tunaikan amalan yang Imam Syafi'i ajar. Tak payah pergi jauh dah. Isnin Khamis ni amalan Imam Syafi'i yang tak buat lah, kan. Puasa Isnin Khamis memang amalan Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak tinggal. Kita je umat Nabi, kita buat tak buat? Ada? Payah nak buat ustaz. Kan? Payah, jawapannya payah. Kalau payah, buat apa nak timbulkan isu Syiah lagi? Cukup dengan Syafi'i, cukup dengan Maliki, cukup dengan Hambali, cukup dengan Hanafi. Kita dah tak mampu dah nak ikut mereka, tuan-tuan sekalian. Kita khatam betul-betul kitab Imam Syafi'i, khatam betul-betul kitab apa ni, Fiqhul Islam wa Adillatuh tu, 4 mazhab tu, dah tak mampu dah kita nak amalkan, tuan-tuan sekalian. Sebab dia kata akidah dan agama yang benar itu satu je. Ini huru-hara sekarang ni. Datang tempat saya, Ustaz ni kalau datang dengan saya nak ajar ilmu hakikat. Saya tak kerti, kan. Saya kata hakikat saya ni sembahyang bagi cukup, puasa bagi cukup, zakat buat, tunduk pada hukum Allah, itu hakikat tu. Tak Ustaz, tak. Datang ke tempat saya di Kampung Nakhoda, saya nak ajar ilmu hakikat. Tuan-tuan, huru-hara tuan-tuan sekalian, kan? Macam-macam benda yang pelik-pelik ni kita, ya Allah Tuhan, susah hati kita. Tiap Nabi dan Rasul yang diutuskan mulai dari Adam alaihi salam hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru manusia kepada agama yang satu, iaitu agama Islam. Agama Islam satu je. Mudah tak mudah? Mudah aja, tuan-tuan sekalian. Taat, patuh, dengar, taat dan juga apa? Patuh. Apa-apa yang terkandung dengan syariat Allah ni kita patuh. Tapi tak, lawan banyak, tuan-tuan sekalian. Ini masalah besar yang ia melibatkan akidah dengan Allah. Bukan benda kecil main, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Marilah tuan-tuan kita sekadar bermuhasabah sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri tuan-tuan sekalian, istighfar banyak-banyak, kita mohon keampunan, perbetulkan mana yang tak betul, perelokkan mana yang tak elok, supaya dengan itu insya-Allah keberkatan tu akan turun. Keberkatan ni tuan-tuan sekalian satu benda yang istimewa, yang jika orang dapat tuan-tuan sekalian, orang perolehi, senang mudah hidup dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila keberkatan tu tak ada, kita menyimpang darjat Allah Taala, kita akan jadi laluan yang sukar dan payah, dan kita pun tak ke mana tuan-tuan sekalian. Marilah sama-sama kita berdoa sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan hidayah yang betul, petunjuk, dan kita tetap dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.